Assalamualaikum dan selamat sejahtera. IDUP 2132 Profesionalisme Keguruan. Dalam tajuk Analisis Isu Semasa berkaitan etika dan perundangan guru dalam pendidikan. Bersama saya, Siti Nur Aisyah binti Mak Zain dan juga rakan-rakan Nur Hidayah binti Ahmad Khad dan juga Nik Nur Atika binti Nikmat. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita lihat pengenalan berkenaan dengan tajuk ini. Profesion perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam proses penyerapan ilmu, pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Kod etika profesion keguruan sama seperti profesion yang lain seperti kejuruteraan, perubatan dan guaman juga mempunyai kod etikanya. Bagi seseorang guru, mereka perlu mematuhi kod etika ini demi menjaga imej, maruah, status, akhlak dan kepribadian seseorang guru. Lebih-lebih lagi dalam konteks negara kita Malaysia. Imej dipertontonkan oleh seseorang guru perlu diteladani oleh anak-anak muridnya. Supaya imej dan maruah guru dapat dimartabatkan dan diletakkan di tempat yang tinggi. Di Malaysia, tata susila profesion keguruan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah merupakan landasan dan garis panduan untuk setiap guru menjaga imej profesionnya. Seseorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi yang baik seperti baik hati, pandai berjenaka, sabar, bertanggungjawab, yakin pada diri dan mempunyai sifat kepimpinan. Mari kita lihat definisi etika. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 1995, etika adalah satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Menurut Kamus Oxford pula, ia adalah prinsip moral atau set prinsip moral. Dari perspektif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku yang betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Etika perguruan bermaksud tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat. Etika menggambarkan nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkah laku yang dikatakan beretika ini adalah tingkah laku yang baik, mengandungi nilai-nilai murni yang boleh menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup individu dan kumpulannya. Pembentukan etika profesional adalah berlandaskan beberapa prinsip, iaitu kesaksamaan, keterbukaan, kerahsiaan, ketekunan, kesetiaan terhadap tanggungjawab profesional dan juga mengelakkan konflik kepentingan. Dalam tajuk ini, kami akan mengupas 3 isu utama berkaitan etika dan perundangan pendidikan. Yang pertama, isu guru berniaga di sekolah. Kedua, penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru. Dan yang ketiga, guru mendera murid. Mari kita lihat kupasan seterusnya. Isu yang pertama adalah guru berniaga di sekolah. Umum mengetahui kebanyakan guru di sekolah suka berniaga. Ini kerana kos sara hidup yang tinggi dan mereka ingin menambahkan sumber pendapatan sampingan serta minat mereka suka berniaga. Selain itu, mendapat sambutan daripada kalangan guru, maka guru-guru tersebut akan berniaga di sekolah.
Antara contoh perniagaan yang dijalankan oleh guru-guru di sekolah adalah seperti berikut. Multi-level marketing, MLM. Seterusnya, menjual kuih, pakaian, barangan perhiasan dan sebagainya. Serta mengadakan kelas tambahan, membawa masuk perniagaan sendiri seperti memiliki kedai alat tulis dan menyarankan pihak pentadbir membeli barangan daripada syarikat atau kedai mereka. Tersebut adalah contoh-contoh perniagaan yang dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. 4. Beberapa kesan yang telah ditemui sekiranya guru berniaga di sekolah. Antaranya adalah guru tidak fokus dan komited terhadap tugas hakikinya, iaitu menyampaikan ilmu. Seterusnya, menjejaskan prestasi guru sekiranya mereka tidak fokus terhadap tugasnya. Selain itu, guru tidak dapat menjana daya kreativiti dalam menghasilkan bahan bantu mengajar yang berkualiti kerana kekangan masa. Selain itu, kemenjadian murid juga tidak begitu memberangsangkan kerana guru tidak fokus terhadap mereka. Dan yang terakhir, guru yang terlibat mula beralih arah dan melepaskan tanggungjawab dan hilang daya tumpuan dalam mengajar. Jalan penyelesaiannya adalah setiap pekerjaan sampingan yang ingin dilaksanakan oleh penjawat awam, khususnya guru, perlu mendapat kebenaran daripada ketua jabatan untuk melakukan kerjaya sampingan tersebut. Semua pegawai awam yang ingin melaksanakan pekerjaan luar perlu mematuhi Peraturan 5, Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Berikut adalah petikan daripada Surat Khabar Berita Harian yang bertarikh 6 Oktober 2020. Guru jual makanan kepada murid boleh dikenakan tindakan tata tertib atau buang kerja. Ini kerana ia telah mengganggu tugas hakiki seorang guru. Menurut Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP daripada Hari Tan Wat Hock berkata, guru sekolah tidak boleh menjalankan perniagaan dalam waktu persekolahan. Sekiranya guru ingin melaksanakan perniagaan, guru perlu mendapatkan kebenaran daripada ketua jabatan dan sebagainya. Berikut adalah garis panduan permohonan melakukan pekerjaan luar bagi pegawai di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Daerah, sekolah berdasarkan Surat Perkeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia berkenaan penglibatan pegawai dan kaki tangan di bawah Kementerian Pendidikan dalam pekerjaan luar dan juga boleh merujuk Surat Perkeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia berkaitan garis panduan kelulusan melakukan pekerjaan luar sebagai guru tuisyen atau tenaga pengajar sambilan. Ia juga boleh diaplikasikan di dalam sesebuah sekolah. Jelas di sini, guru tidak boleh melaksanakan perniagaan di sekolah mahupun di luar sekolah sekiranya tidak mendapat kebenaran daripada ketua jabatan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada isu yang kedua, iaitu isu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru. Okey, guru atau lebih dikenali sebagai community
harus mengawal penggunaan media sosial. Penyalahgunaan media sosial bukan hanya melibatkan dalam isu-isu seperti menggunakan kata-kata kasar di media sosial atau menyindir seseorang, tetapi ia meliputi aspek yang sangat luas, melibatkan ibu bapa, melibatkan murid-murid itu sendiri. Okey, guru perlu memandang serius hal ini dan harus berwaspada agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan media sosial. Okey, isu penyalahgunaan media sosial ini adalah merupakan salah satu isu yang melanggar etika profesion perguruan, kerana masalah ini kerap terjadi di dalam kalangan guru itu sendiri pada zaman sekarang. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, zaman sekarang merupakan zaman teknologi media yang merupakan tiada batasan dalam penggunaan media sosial. Masalah penyalahgunaan media sosial terlalu serius pada zaman sekarang. Masalah ini dapat menjejaskan kredibiliti seorang guru itu sendiri. Seperti mana yang kita sedia maklum, penyalahgunaan media sosial boleh memberi impak dan menimbulkan isu dalam komuniti sekolah, kerana media sosial telah digunakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk anak murid kita itu sendiri. Zaman sekarang merupakan zaman teknologi media, yang mana media sosial ini merupakan penghubung antara kehidupan manusia. Okey, seterusnya kita lihat contoh isu penyalahgunaan media sosial di kalangan guru, di mana video itu telah viral ataupun telah menjadi perhatian masyarakat umum pada ketika itu, iaitu pada tahun 2020, 19 Ogos, di mana seorang guru telah merekod sesi PDPC mereka pada waktu itu. Okey, guru berkenaan menyatakan dia hanya merakam sahaja dan bukan berniat untuk memviralkan video tersebut. Okey, video tersebut menceritakan tentang seorang murid mendedahkan bapanya memasak air ketum di rumah dan menjadi tular di media sosial pada ketika itu. Okey, video yang berkenaan yang berdurasi selama 15 minit itu menunjukkan murid tersebut kelihatan malu dan cuba menundukkan kepalanya selepas diketawakan oleh rakan-rakannya. Okey, video tersebut juga secara tidak langsung boleh menjatuhkan motivasi murid tersebut untuk hadir ke sekolah dan meneruskan pembelajarannya. Okey, kita lihat kepada penyelesaian terhadap isu penyalahgunaan media sosial di kalangan guru, di mana setiap isu yang timbul mungkin akan ada penyelesaiannya bila kita melihat ke perkara itu salah satu benda yang positif. Okey, yang pertama ialah guru boleh meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bagi menambah baik kualiti sistem pendidikan. Seperti mana yang kita tahu sekarang, sesi PDPR ataupun murid-murid telah menggunakan laman teknologi media sosial sekarang untuk mencari ilmu. Di situ guru-guru dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, TikTok, Telegram ataupun apa-apa saja yang dapat meningkatkan sesi pengajaran dan pembelajaran guru-guru tersebut. Seterusnya, yang kedua ialah membolehkan warga pendidik berkomunikasi secara pantas tanpa sepadan. Okey, di sini antara guru-guru boleh menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, meningkatkan kredibiliti seseorang guru itu sendiri. Okey, yang ketiga ialah menghubungkan guru dengan kumpulan sasaran secara meluas daripada pelbagai latar belakang, sama ada yang berada di dalam atau di luar negara, bagi meningkatkan sistem penyampaian pendidikan. Okey, penggunaan media sosial sangat membantu guru-guru tanpa sepadan dalam membantu
murid-murid mereka yang mempunyai masalah pembelajaran. Okey. Di sini kita boleh memandang aspek ini secara positif, di mana media sosial ataupun teknologi media sekarang sangat memainkan peranan untuk memberikan guru itu menyampaikan ilmu secara di atas talian. Okey, sekarang kesimpulannya ialah sekiranya terdapat kesilapan pada sebarang maklumat yang telah dihebahkan, hendaklah sebaik-baiknya mengakui secara umum, membuat pembetulan ataupun memohon maaf kepada pihak yang berkaitan secara terus dalam laman media sosial yang terlibat. Di sini saya mahu menegaskan bahawa penggunaan media sosial di dalam kalangan guru ini dapat diatasi sekiranya seseorang guru itu berfikir secara positif apa perkara yang dia hendak lakukan di media sosial, sama ada ingin menyampaikan perkara tersebut secara negatif ataupun menyampaikan perkara positif. Tapi sebagai seseorang guru yang menjadi role model bagi masyarakat ataupun anak murid mereka, seorang guru itu harus menggunakan media sosial ke arah yang positif ataupun menyampaikan ilmu tanpa sempadan. Seterusnya kita lihat di mana satu surat berkeliling dalam penggunaan media sosial di kalangan guru dan murid telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, di mana telah dikeluarkan buku garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial bagi rujukan guru dan murid-murid untuk meneliti lebih mendalam lagi apa perkara yang tidak boleh dilakukan dan apa perkara yang boleh menjejaskan kredibiliti seseorang guru itu dalam profession perguruan. Okey. Sampai di sini saja isu yang kedua. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini, di mana saya akan mengupas isu yang ketiga, iaitu penderaan murid oleh guru. Kita teruskan dengan definisi penderaan. Penderaan boleh didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Saya ambil definisi ini daripada Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Penderaan kanak-kanak terbahagi kepada tiga. Yang pertama, penderaan fizikal, yang kedua penderaan emosi, dan yang ketiga merupakan penderaan seksual. Kita lihat kepada penderaan fizikal. Baik, kita lihat kepada penderaan fizikal. Seseorang kanak-kanak yang dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan tersebut boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekasaran atau penggunaan ejen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak tersebut. Baiklah, ini berdasarkan Akta Kanak-kanak 2001, maafkan saya. Berdasarkan Akta Kanak-kanak 2001, dinyatakan bahawa sekiranya terdapat sebarang kecederaan pada tubuh badan kanak-kanak tersebut yang disebabkan oleh perilaku orang lain, orang asing, dan bukan disebabkan oleh tindakan kanak-kanak tersebut, itu adalah dikira sebagai penderaan fizikal. Penderaan fizikal juga boleh diertikan sebagai satu keganasan secara fizikal, yang mana tindakan ini boleh menyebabkan kepada kecederaan otak, lebam yang teruk, kecacatan anggota tubuh, retak, patah tulang, lecur atau terbakar dicucur dengan puntung rokok dan sebagainya. Seterusnya kita lihat kepada penderaan emosi. Apabila kanak-kanak dicederakan daripada segi emosi yang menyebabkan kepada gangguan emosi yang dilihat pada fungsi mental, atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat. Ini dipetik daripada Akta Kanak-kanak 2001.
Walaupun penderaan jenis ini agak sukar untuk kita buktikan, namun secara umumnya ia boleh terjadi apabila seorang kanak-kanak tersebut mengalami situasi yang mana mereka menerima kritikan secara berterusan, ugutan, penolakan serta ketiadaan kasih sayang, sokongan dan juga bimbingan. Hal ini dipetik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan jika kita sedia maklum, seorang kanak-kanak yang tidak mendapat kasih sayang cukup juga boleh mengalami tekanan emosi dalam kehidupan mereka. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada penderaan seksual. Menurut Akta Kanak-Kanak 2001, boleh diertikan apabila seorang kanak-kanak itu teraniaya dari segi seksual jika dia mengambil bahagian, sama ada sebagai peserta atau pemerhati, dalam erti apa-apa aktiviti yang berunsurkan seks, bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu orang itu ataupun orang lain. Ini bermakna apabila kanak-kanak tersebut terlibat dengan aktiviti seksual yang mana tidak kira sama ada dia adalah peserta, kanak-kanak tersebut adalah sebagai peserta ataupun dia sebagai pemerhati, itu boleh dikatakan sebagai satu penderaan seksual, di mana jika kita maklum, kanak-kanak merupakan satu golongan yang sangat dipelihara daripada aktiviti seksual kerana mereka dikira sebagai minor ataupun di bawah umur. Tidak kira sama ada untuk memuaskan nafsu individu tersebut ataupun pihak yang lain. Hal ini juga termasuklah dengan cara mempengaruhi atau memaksa kanak-kanak dalam aktiviti seksual yang bertentangan dengan undang-undang, seperti menyentuh bahagian sulit kanak-kanak, bersetubuh, sumbang mahram, merogol, meliwat ataupun mendedahkan kemaluan secara eksploitasi komersial melalui pelacuran ataupun penghasilan gambar lucah. Seperti mana yang kita lihat pada masa kini, berlaku banyaknya kes yang mana kanak-kanak sering dijadikan bahan media, yang itu jika kita lihat terdapatnya individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kanak-kanak sebagai bahan pameran dalam aktiviti seksual ataupun lebih dikenali sebagai pedofilia. Yang mana jika kita perhatikan aktiviti pedofilia ni dalam masa yang sama, dia merosakkan masa depan kanak-kanak itu sendiri, dia merosakkan moral kanak-kanak itu sendiri, dan dalam masa yang sama dia telah melanggar hak peribadi kanak-kanak tersebut. Dan hal ini sangatlah penting kerana jika kita maklum, kanak-kanak merupakan warisan kita dan adalah merupakan generasi yang bakal memimpin negara, generasi yang sangat berharga bagi kita, dan ini merupakan satu aktiviti ataupun gejala yang patut kita banteras. Baik, seterusnya kita lihat kepada perkaitan isu penderaan murid oleh guru dengan etika perguruan. Di sini terdapat 3 isu yang diketengahkan. Yang pertama adalah isu kepedulian guru, yang kedua accountability guru dan kepada pelajar, dan yang ketiga isu kesantunan guru. Baiklah, kita lihat kepada yang pertama, iaitu isu kesantunan guru, yang mana menurut Mok Sok Sang 2010, kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, sehingga kesantunan tersebut menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan yang dipamerkan oleh seseorang guru itu terlebih dahulu, dan juga berdasarkan perkembangan semasa dalam profesi keguruan, kesantunan dapat dibahagikan kepada 3, iaitu kesantunan berpakaian, kesantunan tingkah laku dan juga kesantunan berbahasa. Baiklah, usaha yang dimaksudkan dalam membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan seorang guru ini dapat dihuraikan bila mana guru tersebut dijadikan sebagai kedua hasanah. Dalam Islam, guru tersebut dititik beratkan untuk mempamerkan contoh-contoh akhlak yang baik di hadapan murid-murid. Dan seorang guru juga
amatlah digalakkan untuk bersikap dengan sikap yang boleh diteladani oleh murid-murid ketika mereka di sekolah, ketika guru tersebut berada di sekolah ataupun mereka berada dalam kalangan masyarakat atau dalam erti kata lain ketika mereka berada di rumah. Hal ini kerana seorang guru sentiasa dinilai tidak kira di mana juga mereka berada, kerana seorang guru ini tugas mereka bukan hanya berada di sekolah, dan mereka apabila pulang ke rumah dalam masyarakat, seorang guru tetap dijadikan contoh. Jadi disebabkan oleh itulah seorang guru perlunya mempunyai satu sikap yang baik, mempunyai akhlak yang baik, menunjukkan contoh teladan yang baik kepada masyarakat dan masyarakat secara umumnya dan kepada murid secara khasnya. Dan seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi, isu kesantunan ini boleh dikatakan boleh dibagi kepada 3, iaitu yang pertama perilaku, kesantunan perilaku, yang kedua kesantunan berpakaian, yang ketiga kesantunan berbahasa. Jika kita lihat kesantunan tingkah laku, yang mana seorang guru perlu menjaga tingkah laku mereka tidak kira di mana juga mereka berada, seperti mana yang saya katakan sebentar tadi. Hal ini kerana murid ada dalam kalangan murid, mereka menjadikan guru-guru ini adalah sebagai idola mereka. Jadi jika guru tersebut dijadikan idola disebabkan oleh hal yang kita kira tidak menepati perilaku seorang guru ataupun individu yang terlibat dengan bidang profesional, hal ini secara tidak langsung akan menjatuhkan maruah profesion keguruan. Dan bercakap tentang kesantunan berpakaian, hal ini dapat dijelaskan dengan cara etika pakaian seorang guru, sama ada ketika dia berada di rumah ataupun berada di sekolah. Tapi lebih fokus pada di sekolah lah. Apabila berada di sekolah, guru-guru terlibat dengan etika berpakaian. Tetapi jika kita lihat pada hari ini, ada juga dalam kalangan guru-guru, tidak kira sama ada guru lelaki atau guru perempuan, mereka berpakaian mengikut etika, namun mungkin jika kita lihat ada yang berpakaian ketat, ada yang pakaiannya kurang menutup aurat. Jadi dekat situ hal tersebut memberikan satu tanggapan kepada murid bahawa perilaku tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Pada hakikatnya perilaku tersebut adalah tidak baik dan tidak patut dicontohi. Jadi oleh itu guru-guru perlulah memilih ataupun mengubah cara berpakaian supaya apa yang mereka pakai tersebut dapat memberikan contoh-contoh yang baik kepada murid-murid. Dan yang terakhir adalah kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini lebih dekat jika kita kata cara guru berkomunikasi dengan murid. Jika kita lihat setiap guru mempunyai cara tersendiri ketika mereka berbicara dengan murid. Jadi seboleh-bolehnya kita tekankan di sini adalah guru perlu memilih laras bahasa yang kita katakan tidak terlampau tinggi, mudah difahami oleh murid, dan kita kena menjaga gaya bahasa kita, iaitu tidak mudah melenting, menjawab persoalan murid dengan baik, dan tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang kita kira kesat ataupun kata-kata yang boleh dikatakan tidak sedap didengar. Jadi bila mana seorang guru menggunakan kata-kata yang kesat, kata-kata yang tidak sedap didengar, hal ini akan menjadikan murid menganggap bahawa itu adalah satu perkara yang formal, satu perkara yang biasa, dan mereka akan mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Dan hal ini telah memberikan satu contoh yang tidak baik kepada murid dalam perkembangan kehidupan mereka. Baiklah, kita lihat kepada accountability guru kepada pelajar. Yang pertama ialah guru perlulah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Guru juga tidak boleh melakukan sesuatu perkara yang membahayakan nyawa dan keselamatan pelajar, apatah lagi mendera mereka. Ini boleh dijelaskan dengan cara di mana apabila seorang guru, jika murid melakukan kesalahan dalam kelas, seboleh-bolehnya
mulakan dengan teguran dan jangan terus menghukum murid dengan tindakan merotan, mencubit, menjentik, apa-apa tindakan yang boleh mendatangkan kecederaan pada mereka. Seboleh-bolehnya seorang guru itu perlu elakkan. Hal ini kerana kerajaan sendiri pun telah menetapkan bahawa seorang guru itu tidak boleh mendatangkan sembarang kecederaan kepada murid kerana hal ini telah melanggar etika perguruan mereka. Dan ada kalanya seorang guru itu bila di luar kawalan emosi, secara tidak langsung mereka, secara tidak sedar mereka telah melakukan kesilapan dengan cara mendatangkan kecederaan ataupun mendenda murid lebih daripada had yang ditetapkan. Dan sebagai seorang guru perlunya pertimbangan yang wajar sebelum melakukan apa-apa tindakan. Dan jelas kat sini mengatakan bahawa seorang guru perlunya memiliki satu perasaan sabar, pemikiran yang waras dan juga mempunyai mempunyai sifat tolak ansur dengan murid yang tinggi, di mana kita sedia maklum bahawa kanak-kanak yang sedang membesar akan sentiasa menguji kesabaran kita sebagai orang dewasa, apatah lagi seorang guru yang mana kita bukan ibu bapa mereka, kita bukan yang melahirkan mereka, kita bukan yang 24 jam dengan mereka. Jadi kat situ kita hanya mengalir mereka di sekolah dan ada kalanya murid menggunakan sekolah sebagai tempat untuk mereka mengekspresasikan diri mereka yang sebenar. Jadi sebagai seorang guru perlunya sifat sabar yang tinggi, perlunya tolak ansur dengan murid yang tinggi dan perlunya membuat pertimbangan sebelum kita melakukan apa-apa tindakan terhadap murid. Hatta kita nak marah murid sekalipun, kita perlu lihat pada keadaan murid tersebut. Ada kalanya ada murid dia mudah tersentuh emosi, jadi kita perlu berhati-hati dalam setiap tindakan kita semasa bersama dengan murid. Baiklah, seterusnya yang ketiga adalah isu kepedulian guru, yang mana kepedulian antara istilah yang lain ialah ambil peduli, ambil berat dan menyayangi, yang melibatkan responsif sensitif terhadap orang lain berdasarkan sikap keterbukaan dan perhatian terhadap pengalaman mereka. Menurut Nuriati 2010, guru yang peduli mementingkan perkembangan pelajarnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Guru sepatutnya memahami bahawa tugas mereka adalah membentuk pelajar secara holistik, yakni pelajar dapat berkembang secara intelek dengan menguasai pengetahuan spesifik sehingga mereka berkembang menjadi model insan dengan kepribadian yang disanjung oleh semua. Dalam hal penderaan murid ini, guru seolah-olah tidak peduli dengan perkembangan mental, intelek dan jasmani murid dengan tindakannya yang keterlaluan. Sebagai contoh, guru sanggup memukul pelajar di hadapan murid lain tanpa peduli tentang maruah murid tersebut serta tidak mempedulikan keselamatan murid. Hal ini bukan sahaja mencemarkan nama baik profesi perguruan, malah menunjukkan kelemahan dalam kepimpinan guru tersebut. Secara umumnya, sebagai seorang guru, kita maklum dengan tugas kita sebagai seorang guru adalah untuk mendidik murid. Maka jika murid tersebut melakukan kesilapan di dalam kelas, kita perlulah menegur murid tersebut ataupun menghukum sekadarnya yang kita kira tidak keterlaluan, yang mana kita perlu mengambil berat daripada segi maruah murid, emosi mereka dan juga kesan daripada tindakan kita untuk jangka masa panjang terhadap kehidupan murid-murid tersebut. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada faktor berlakunya penderaan. Yang pertama, berlakunya pengurusan emosi yang tidak stabil oleh pihak guru. Yang kedua, tiada kesedaran agama. Yang ketiga, kelonggaran penguatkuasaan. Dan yang keempat adalah penyalahgunaan dadah. Baik, kita lihat kepada pengurusan emosi yang tidak stabil. Sebagai seorang guru, kita sepatutnya memastikan kita tidak mencampur adukkan urusan peribadi dan juga urusan kerja. Di mana jika kita lihat, kebanyakan penderaan murid berlaku apabila seorang guru tersebut tidak dapat mengawal emosi mereka ketika berada di sekolah. Mungkin disebabkan oleh
urusan rumah tangga ataupun tekanan kerja. Jadi masalah mereka ataupun emosi mereka itu dilepaskan, dilampiaskan kepada murid-murid. Hal ini sepatutnya tidak berlaku kerana murid-murid adalah insan yang perlu kita didik dan sayangi, dan bukanlah insan yang bukanlah tempat untuk kita melepaskan amarah kita. Dan tiada kesedaran agama ini, di mana agama kita sendiri menekankan bahawa yang muda disayangi, yang tua dihormati. Jadi bila mana kita berpegang pada pesanan tersebut ataupun ajaran tersebut, kita sepatutnya menjadikan kanak-kanak itu satu individu, satu golongan yang kita sayangi, satu golongan yang kita pelihara, satu golongan yang kita lindungi, bukanlah satu golongan yang kita jadikan tempat untuk kita melepaskan amarah, tempat untuk kita melemparkan kata-kata yang tidak baik, kerana kita sebagai orang dewasa merupakan contoh kepada pembesaran ataupun perkembangan mereka. Dan kanak-kanak ini seperti sponge yang mana mereka menyerap apa yang mereka lihat oleh melihat oleh tindak tanduk orang dewasa. Jadi apa yang mereka lihat orang dewasa lakukan, mereka akan menyerap dan mereka akan mengaplikasikan hal tersebut ketika mana mereka besar ataupun dewasa nanti. Dan kelonggaran penguatkuasaan, maafkan saya, kelonggaran penguatkuasaan ini berlaku apabila pihak pentadbiran ataupun pihak pimpinan guru tersebut mengambil tidak endah dengan perkara-perkara penderaan ini, yang mana pihak pentadbir sekolah ataupun kepimpinan semestinya kenal dengan guru-guru mereka dan mereka sedia maklum bahawa ada segelintir dalam kalangan guru mereka memiliki sikap yang mungkin kita kira mudah marah ataupun panas baran. Jadi hal ini perlu diambil berat kerana individu-individu yang memiliki sikap panas baran ataupun emosi tidak stabil ini cenderung untuk melakukan tindakan yang luar kawal, yang mana mereka mudah untuk orang kata naik tangan kepada anak-anak murid. Dan apabila pihak pentadbiran mengambil tidak syakna dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak guru tersebut, hal ini akan menjadi satu formalisasi ataupun hal yang biasa dalam sekolah tersebut, yang mana bila guru memukul murid itu bukan satu hal yang besar. Jadi hal ini patut lebih diberi perhatian oleh pihak pentadbiran dan juga dalam kalangan guru itu sendiri, kerana guru-guru juga berhak untuk memberi teguran kepada rakan guru yang lain sekiranya mereka melihat guru-guru yang ada dalam kalangan mereka yang melakukan kesilapan seperti memukul budak ataupun merotan ataupun menghukum murid lebih daripada yang sepatutnya. Dan yang terakhir sekali adalah penyalahgunaan dadah. Secara umumnya penyalahgunaan dadah sememangnya salah dalam etika perkhidmatan kaki tangan awam, apatah lagi dalam fasa perguruan, di mana sebagai seorang guru kita sepatutnya memberi kesedaran kepada murid-murid bahawa dadah merupakan musuh negara nombor satu, dan bukanlah kita sebagai seorang guru mengambil dadah dalam kehidupan kita. Dan penyalahgunaan dadah ini sebagaimana yang kita dapat sedia maklum, dia memberi kesan kepada kepada tubuh badan kita, dan dalam masa yang sama dia juga mengganggu fungsi mental kita. Apabila fungsi otak kita terganggu, mental kita terganggu, hal ini akan menyebabkan berlakunya penderaan atau melakukan tindakan luar kawal oleh guru tersebut. Dan apabila seseorang itu berada di bawah pengaruh dadah, mereka tidak sedar dengan tindakan mereka, dan semestinya seseorang individu itu ataupun guru tersebut mempunyai masalah dalam mengawal tindakan mereka seketika mana mereka berdepan dengan emosi yang tidak stabil. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada kesan berlakunya penderaan. Yang pertama, merosakkan dan mencemar imej profesion perguruan. Yang kedua, reputasi dan imej sekolah akan jatuh. Yang ketiga, hubungan guru bersama pelajar, ibu bapa dan rakan sejawat akan menjadi tidak baik disebabkan oleh emosi guru yang tidak stabil. Antara cadangan atau langkah untuk mengatasi isu penderaan ini adalah yang pertama, meningkatkan kesedaran agama dalam diri. Seperti mana kita maklum bahawa
agama merupakan pegangan dalam kehidupan kita. Bila mana seseorang itu berpegang dengan agama, menjalankan setiap perintah yang agama perintahkan, meninggalkan apa yang agama larang, dan menghayati setiap ilmu agama yang diperolehi, maka seseorang tersebut akan lebih waspada dengan tindakan yang mereka lakukan. Dan yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Seperti mana kita maklum, undang-undang tentang penderaan kanak-kanak telah pun ada, tapi mungkin kurang diamalkan kerana kurangnya berlaku isu-isu ataupun isu-isu penderaan kanak-kanak ini tidak didedahkan kepada khalayak ramai. Jadi di masa akan datang diharapkan supaya penguatkuasaan undang-undang terhadap guru-guru ataupun individu yang melakukan penderaan kepada kanak-kanak ini lebih diketatkan ataupun lebih diperluaskan supaya individu yang tidak bertanggungjawab ini tidak berani ataupun tidak lagi melakukan penderaan terhadap kanak-kanak, terutamanya dalam kalangan guru-guru. Mereka akan lebih berhati-hati demi menjaga nama baik profesi perguruan dan juga menjaga etika mereka sebagai seorang penjawat awam sendiri. Yang ketiga, wujudkan khidmat kaunseling khas untuk guru-guru. Hal ini sangat penting di mana jika kita lihat permasalahan yang berlaku dalam kalangan guru-guru ini adalah disebabkan guru-guru itu sendiri tiada tempat untuk meluahkan masalah. Dan bila mana adanya khidmat kaunseling khas untuk guru-guru, hal ini dapat membantu guru-guru dalam meluahkan perasaan, dalam menyelesaikan masalah yang terpendam dan juga secara langsung memberi solusi kepada mereka dalam membuat kawalan terhadap murid. Hal ini kerana jika kita lihat salah satu sebab berlakunya penderaan kanak-kanak dalam kalangan guru-guru ini apabila guru tersebut gagal mengawal murid tersebut di dalam kelas. Jadi bila mana wujudnya kaunseling kepada guru-guru, secara langsung kaunseling ini dapat memberikan gambaran kepada guru-guru bagaimana cara untuk mengawal kanak-kanak di dalam kelas dan juga bagaimana cara untuk bermain dengan emosi mereka dan bagaimana cara untuk mengawal emosi guru tersebut ketika berdepan dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka marah ataupun bertindak luar kawal. Jadi bagi saya, khidmat kaunseling untuk guru-guru ini adalah sangat penting dan patut disediakan di setiap sekolah. Dan pihak kaunseling tersebut perlulah mengamalkan etika kerahsiaan yang sangat tinggi kerana antara isu yang wujud dalam etika perguruan yang mana mereka menolak untuk dikaunseling kerana hilangnya kepercayaan kepada kaunselor mereka kerana ada yang mengatakan bahawa kaunselor mereka tidak menjalankan etika kerahsiaan dengan baik. Okey, seterusnya melantik guru ataupun calon guru yang berkelayakan. Yang mana jika kita lihat pihak kerajaan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil satu tindakan yang bijak yang mana sebelum seseorang itu dilantik sebagai seorang guru, mereka perlu melalui ujian UKCG yang mana ujian UKCG ini dia melihat kepada psikologi guru tersebut dan di situ kita dapat menilai bahawa guru-guru ini layak ataupun tidak untuk berada dalam profesi perguruan. Dan juga kita perlunya guru-guru yang berkelayakan kerana guru-guru sangat penting dalam membimbing anak-anak muda, anak bangsa. Jadi jika guru-guru yang dilantik adalah guru-guru yang bukan berkelayakan, hal ini akan memberi masalah di masa hadapan kerana pastinya mereka tidak dapat menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang guru dengan baik dan dikhawatiri mereka akan melanggar etika-etika perguruan yang lain. Baiklah, sebagai rumusan, sebagai seorang guru yang telah diamanahkan untuk mendidik anak bangsa, kita seharusnya menunjukkan contoh yang baik dalam kehidupan kita kerana seorang guru dinilai sepanjang hidupnya. Baiklah, saya memetik kata-kata daripada seorang cendekiawan yang mana beliau mengatakan bahawa seorang guru ini bukan sahaja dinilai hanya di sekolah tapi sepanjang hidupnya. Hal ini jelas menyatakan bahawa seorang guru itu perlu mengamalkan sikap-sikap yang positif, mengamalkan nilai-nilai moral yang tinggi dan menunjukkan contoh-contoh yang baik sepanjang kehidupan mereka kerana
guru merupakan contoh kepada masyarakat. Dan guru juga perlu mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang melanggar etika perguruan dan juga perkara-perkara yang boleh menjatuhkan profesion perguruan. Dan saya kira itu sahaja daripada kami. Sekian sahaja perbincangan dan persembahan daripada kami. Sekian, terima kasih.